Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azhar bin Siraimi. Nombor pelajar 2021-124699. Saya dari kelas NSR 113B. Hari ini saya dan juga ahli kumpulan ingin buat pembentangan mengenai tajuk kami, iaitu kebebasan media sosial di Malaysia. Kami dari kumpulan 5. Saya selaku ketua kumpulan akan memulakan dahulu. Saya akan mulakan dengan pendahuluan. Seperti yang kita tahu, negara sekarang tengah dilanda oleh wabak virus baru iaitu COVID-19. Jadi, kita semua tidak dibenarkan untuk keluar daripada rumah kecuali ada urusan yang penting dan mustahak. Jadi, kita semua terpaksa duduk di rumah atas perintah kerajaan dan tetap duduk di rumah sehingga diberitahu. Walaupun sekarang kita telah divaksin, tetapi kita masih harus berjaga-jaga. Jadi ketika ramai orang sedang duduk di rumah, pastinya media sosial adalah benda utama yang mereka akan gunakan untuk berhubung antara satu sama lain, memandangkan kita tidak boleh lagi lepak di kedai makan, keluar di mall-mall dan juga membeli belah. Kalau kita lihat daripada aspek kebaikan dan keburukan, media sosial ini mempunyai kebaikan dia dan juga keburukan dia. Yang kita tahu kebaikannya, ia dapat memberikan kita pelbagai maklumat yang kita ingin tahu, atau senang kita fahami semua benda di hujung jari. Tetapi ada juga keburukannya, iaitu jika disalahgunakan, ia akan membawa kemudaratan. Untuk pihak sekolah, guru-guru dan juga murid-murid terpaksa membiasakan diri dengan sistem pembelajaran yang baru, iaitu ODL. Murid-murid juga terpaksa belajar melalui laptop, telefon bimbit ataupun tablet bagi keluarga yang berkemampuan untuk memberikan mereka kemudahan-kemudahan seperti itu. Jadi, jika kita salah menggunakan media sosial ini, pasti akan memberi perkara negatif dalam proses kita membesar, terutamanya pada usia yang masih lagi muda, kerana ibu bapa pada masa kini sudah memberikan mereka atau membelanjakan mereka dengan telefon pintar dan sebagainya. Jadi ialah tanggungjawab kita sebagai masyarakat, ibu bapa ataupun rakan sebaya untuk menegur, menasihati mereka untuk berhati-hati ataupun berjaga-jaga ketika menggunakan sosial media agar ia tidak akan membawa kepada kemudaratan. Jadi saya akan teruskan dengan ahli kumpulan saya lain untuk kita masuk ke isu-isunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amirul Zaman bin Hamdan. Nombor pelajar 2021-124-717. Pada video ini, saya ingin membentangkan isu kebebasan media di Malaysia. Meskipun kebebasan media massa di Malaysia tidak sebebas seperti negara-negara maju di seluruh dunia, kebebasan media di Malaysia sering menjadi tunjang utama dalam pemikiran setiap masyarakat di Malaysia, khususnya para ibu bapa. Dalam menitik beratkan hal anak-anak, ia menjadi perkara yang amat penting untuk ibu bapa memerhati gerak-geri anak-anak. Pendedahan media amatlah penting pada gurun abad ke-21 ini. Meski ada baik dan buruknya, kita juga harus memastikan penggunaan media massa tidak salah digunakan oleh kita. Ianya kerana kita harus memastikan kebebasan media massa tidak bercanggah dengan agama Islam. Isu yang dikaitkan dengan kebebasan media massa di Malaysia pada masa kini
yang amat membimbangkan marhain, iaitu melalui rakaman-rakaman lucah yang tidak disekat oleh pihak tertentu. Hal ini amatlah membimbangkan pada generasi yang akan datang. Perkara tersebut juga menimbulkan ketidakketenteraman masyarakat kini, khususnya para wanita. Meskipun hal tersebut dianggap serius pada masa kini, sesetengah pihak masih tidak menghiraukan hal tersebut. Hal ini kerana bebasnya media massa dalam menjadi tabiat sesetengah pihak. Kita sebagai masyarakat bertamadun harus membanteras laman web yang bergejala lucah agar generasi akan datang tidak terpengaruh dengan budaya yang tidak baik dan negara kita dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selain daripada itu, sering menjadi pencerahan bagi setiap masyarakat adalah berita palsu. Hal ini menimbulkan perasaan tidak tenteram bagi setiap masyarakat serta bercanggah dengan agama Islam. Malah, sesetengah pihak juga ada mengkaitkan sesetengah cerita tentang agama Islam yang bersifatkan hina kepada agama rasmi di Malaysia. Pihak atasan serta masyarakat pada masa kini harus memainkan peranan agar kita saling hormat menghormati setiap penganut agama di Malaysia pada masa kini. Seterusnya, sindikat-sindikat haram juga mengambil kesempatan ke atas kebebasan media massa di Malaysia. Hal ini bukan sahaja di Malaysia, malah sering berlaku di merata dunia. Sebagai masyarakat yang bertamadun, kita tidak seharusnya melakukan dan mengambil kesempatan ke atas kebebasan media massa. Kita sebagai pengguna juga harus bijak memastikan hal tersebut benar dan harus mengkaji setiap perkara tersebut agar tidak mudah ditipu oleh sesetengah pihak yang salah menggunakan media massa. Di video kedua ini, saya akan membentangkan punca kebebasan media di Malaysia. Punca kebebasan media di Malaysia mengakibatkan berlakunya kes rogol bagi kalangan remaja dan orang dewasa. Hal ini kerana sesetengah pihak salah menggunakan kebebasan media massa. Dengan terpengaruh media massa, sesetengah pihak juga menyimpan azam untuk melakukan tanpa peduli azab Allah Subhanahu Wa Taala. Hal ini juga mengakibatkan lahirnya anak luar nikah. Kebebasan media massa amatlah membimbangkan, khususnya kepada remaja yang sedang meningkat usia, kerana remaja yang sedang meningkat usia mempunyai keinginan tinggi untuk mencuba atau mencari keseronokan di dunia. Seterusnya, kebebasan media massa di Malaysia juga mengakibatkan agama Islam dihina oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Sebagai contoh, sesetengah pihak sanggup mempermainkan agama Islam bagi memajukan sesuatu perniagaan atau dengan sengaja ingin dikenali oleh masyarakat. Malah, sesetengah pihak juga sanggup mereka-reka cerita demi mencari populariti. Pada abad ini, hal ini sering terjadi tanpa ada tindakan dari pihak tertentu yang mengakibatkan perkara sebegini sering terjadi sama ada di Malaysia maupun di serata dunia. Namun begitu, kebebasan media massa di Malaysia juga mengakibatkan penipuan perniagaan dalam talian. Sesetengah pihak sanggup melakukan apa sahaja demi sejumlah wang yang kini begitu ramai masyarakat memerlukannya. Puluhan ribu manusia telah tertipu dengan pihak tidak bertanggungjawab ini, tanpa mengira usia, darjat dan sebagainya. Sindikat-sindikat haram ini sanggup mengambil kesemua harta tanpa belas kasihan. Sesetengah pihak juga muflis kerana ditipu oleh pihak tidak bertanggungjawab ini. Pada zaman sebercanggih ini, sewajarnya kita perlu berhati-hati menjadi pengguna media massa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Zikri bin Ahmad Fazirah. Hari ini saya ingin membentangkan tentang cabaran dan kesan kebebasan media sosial di Malaysia. Cabaran kebebasan media sosial di Malaysia, ada beberapa cabaran kebebasan media sosial di Malaysia. Antaranya ialah aliran berita di masa kini hampir keseluruhan berada di hujung jari, sama ada Facebook, Instagram dan kebanyakan platform-platform media sosial di Malaysia. Kini penggunaan surat khabar atau majalah kurang digunakan atau tidak digunakan lagi pada masa kini. Platform-platform media di media sosial ini
platform-platform di media sosial memudahkan rakyat di Malaysia ini mendapatkan maklumat dan berita di dalam atau di luar negara. Tetapi ada banyak keburukan terdapat di media sosial juga, antaranya ialah berita yang tidak sahih atau berita palsu juga banyak di media sosial. Rakyat di negara ini juga tidak pasti berita yang dikongsikan itu sahih ataupun tidak. Ini kerana semasa penularan pandemik COVID-19 ini banyak berita palsu meniti di layar kaca media sosial. Mengikut statistik yang dibuat oleh Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia, sebanyak 287 kertas siasatan dibuka oleh Polis Diraja Malaysia serta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia iaitu SKMM berhubungan kes berita palsu COVID-19. Ia menyumbang punca populariti platform media sosial dalam kalangan rakyat Malaysia yang mana membawa penularan berita-berita palsu ini. Ibu bapa juga perlu memainkan peranan penting untuk menghadkan penggunaan gadget kepada anak masa kini, terutamanya remaja dan anak-anak kecil. Ketagihan melampau remaja masa kini terhadap media sosial dilihat pendorong kepada pembentukan perilaku dan sikap agresif sehingga ada yang sanggup bertindak untuk membunuh diri. Tindakan tersebut boleh terjadi disebabkan terlalu taksub, kecewa atau terpengaruh dengan kandungan media sosial sehingga mereka gagal mengawal emosi dan sebagainya. Golongan belia remaja juga didapati gemar untuk melayari laman-laman web yang berunsur negatif seperti laman web pornografi. Perkara ini amatlah membimbangkan disebabkan sebahagian besar ibu bapa masa kini terlalu sibuk bekerja sehingga mengabaikan perhatian kepada anak-anak. Jadi tidak mustahil sekiranya kanak-kanak terdedah secara langsung atau tidak langsung kepada unsur-unsur negatif yang banyak di internet ataupun media-media sosial lain. Kesan daripada bahan pornografi yang tidak terkawal boleh menyumbang kepada masalah sosial yang lain seperti rogol, cabul dan sebagainya. Ini disebabkan oleh tiada kawalan oleh ibu bapa yang gagal memantau aktiviti anak-anak yang bebas melayari internet dan disebabkan juga oleh perasaan ingin tahu dan meniru perlakuan yang tidak senonoh yang ditonton di internet atau media sosial khususnya. Kesan media sosial di Malaysia pula terdapat beberapa kesan yang menyumbang kepada masalah kepada Malaysia iaitu kes-kes perceraian dalam kalangan masyarakat dalam negara ini. Aplikasi seperti WhatsApp boleh menjadi tempat untuk pasangan muda meluahkan perasaan marah apabila berhadapan dengan konflik rumah tangga. Statistik ini menghitung jumlah kes perceraian sepanjang 6 tahun. 6 tahun lepas mencecah 274,000 kes pasangan beragama Islam yang bercerai dengan purata 156 kes perceraian yang 156 kes perceraian yang direkodkan di Mahkamah Syariah sehari. Sebab utama bagi kes-kes perceraian tersebut adalah disebabkan oleh pergaulan bebas tanpa batasan pasangan-pasangan tersebut dalam aplikasi WhatsApp dan sebagainya. Sememangnya jumlah ini amatlah membimbangkan dan menggusarkan semua pihak. Kesan daripada perceraian tersebut bukan sahaja akan menjejaskan pasangan itu sendiri, akan tetapi anak-anak juga akan terjejas dan juga orang yang terdekat dengan pasangan tersebut juga akan mendapat tempias daripada perceraian tersebut dan semuanya diakibatkan oleh penyalahgunaan media sosial. Setiap pengguna media sosial perlulah menggunakan apa-apa aplikasi dengan berhati-hati dan penuh tanggungjawab bagi memastikan penggunaan media sosial itu tidaklah bertentangan atau bercanggah dengan tujuan sebenar media sosial itu diwujudkan, kerana penyalahgunaan sesuatu media sosial itu akan memberikan kesan yang sangat jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dani Mirzam daripada kelas SR 113 2B
Nombor metrik saya adalah 2021-125-163. Saya ingin membincangkan tentang cara mengatasi kebebasan media di Malaysia. Isu-isu berkaitan dengan sosial gejala kerap menjadi paparan media massa seperti akhbar dan televisyen. Gejala sosial semakin bertambah setiap tahun menunjukkan paparan media massa. Menurut pemerhatian saya, isu gejala sosial perlu ditangani secepat mungkin kerana isu sosial kerap mengakibatkan penularan keburukan daripada seseorang kepada orang lain. Terdapat beberapa perkara yang perlu dilakukan bagi menangani isu sosial seperti melepak, salah guna dadah dan pergaulan bebas. Perkara-perkara sebegini perlu dilakukan secepat mungkin agar perkara ini tidak berlalu. Selepas itu, saya ingin bercakap tentang konsep kebebasan media di Malaysia. Konsep kebebasan media di Malaysia terbagi kepada 4, iaitu sejarah, selepas mereka, sistem langit terbuka dan tanpa sempadan. Itulah daripada saya. Okey, baik, kembali lagi bersama saya. Jadi saya akan menutup pembentangan ini dengan kesimpulan. Jadi kesimpulannya ialah media sosial di Malaysia ini harus kita semua sebagai rakyat Malaysia menitik beratkan kerana ia adalah perkara yang agak serius. Rakyat Malaysia harus memainkan peranan dalam hal ini. Kita tidak boleh memandang remeh atau mengamalkan sikap lepas tangan. Kita mahu negara kita menjadi negara yang tidak dipandang sebelah mata kerana keburukan menggunakan sosial media ini. Rakyat juga tidak hanya boleh berharap pada pihak-pihak yang bertanggungjawab saja kerana jika bukan kita, siapa lagi yang ingin membantu diri kita sendiri. Jadi kita harus memelihara, menjaga nama baik negara dan juga nama baik agama kita sendiri, iaitu agama Islam. Kerana agama Islam adalah agama yang suci dan mudah. Jadi pihak-pihak bertanggungjawab juga harus selalu mengambil berat tentang hal ini, membuat kajian, menanya pihak sekeliling. Ibu bapa juga harus mengawasi anak-anak mereka yang selalu duduk dalam bilik. Jangan hanya mereka seorang diri di dalam bilik ketika mereka telefon pintar, agar takut ia akan mengundang kepada kemudaratan. Akhir sekali, kita sebagai umat Islam mestilah menjaga nama baik kita agar tidak mudah dipermainkan oleh orang luar. Kita juga harus mempertahankan agama kita seperti mana kita mempertahankan nyawa kita. Jadi sebagai rakyat Malaysia, kita harus bersama-sama dalam hal ini untuk mempertahankan atau memelihara agama kita seperti mana kita menjaga kebebasan media di Malaysia agar tidak disalahgunakan. Baik, itu saja daripada kami dari kumpulan 5. Sekian, terima kasih.